Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli alaina min al-ghazali. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bismillah, ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina siratal mustaqim. Allahumma salli ala al-fatihah lima sabaqna sirr haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa 'ala alihi wa sahbihi. Okey, semua buka buku teks semua, muka surat solat sunat. Minggu lepas kita dah belajar apa? Solat Jumaat kan? Apa yang wajib, apa syarat sembahyang Jumaat, apa syarat wajib solat Jumaat, apa hikmah solat Jumaat, apa rukun solat Jumaat. Semua kita dah belajar minggu lepas. Hari ni kita masuk iaitu muka surat berapa tu? 13. Tengok hari ni iaitu solat sunat. Tengok apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat. Muka surat 14. Solat sunat ada banyak. Solat sunat yang banyak ni dia bagi senarai sikit je. Pertama, solat sunat rawatib tu apa? Solat sunat duha, solat sunat hajat, solat sunat tarawih, solat sunat tahajud, solat sunat tasbih, solat sunat witir, solat sunat tahiyatul masjid, solat sunat gerhana. Yang ni antara sebahagian daripada solat sunat. Dia lagi solat sunat wudu, solat sunat solat sunat biasa, solat sunat sahaja. Apa ni lagi solat sunat apa lagi yang boleh kita buat? Banyak. Solat sunat wudu antara satu yang kita selalu buat ni. Solat sunat taubat kan, ada tahajud. Solat sunat hajat ada dah. Solat sunat taubat, solat sunat apa lagi? Banyaklah solat sunat ni. Yang ni dia bagi sebahagian sahaja. Cuba tengok muka surat 14. Apakah yang dimaksudkan? Kita tengok pelajaran pertama kita iaitu solat sunat rawatib. Apakah yang dimaksudkan dengan solat sunat rawatib? Rawatib tu apa? Tengok semua muka surat 14. Pengertian solat sunat rawatib ialah solat rawatib tu apa? Solat sunat yang dilakukan mengiringi solat fardu sama ada sebelum atau selepas. Rawatib tu apa? Solat sunat yang dilakukan sebelum dan selepas daripada solat fardu. Kalau kamu pergi masjid tu, kamu kena tengok sebelum lepas sejak azan orang akan masuk kan. Biasanya dia akan solat sunat qabliyah. Qabliyah lah tu nama dia. Qabliyah tu sebelum solat fardu. Assalamualaikum muallim. Lepas tu ba'diyah. Itu adalah selepas solat fardu. Assalamualaikum. Yang itu adalah dimasukkan dengan solat sunat rawatib. Hukum solat sunat rawatib ialah sunat. Dan nama pun solat sunat kan, jadinya hukumnya sunat lah. Kita tengok. Macam mana? Ustaz ulang lagi. Solat sunat rawatib ialah solat sunat yang dilakukan mengiringi. Mengiringi di antaralah. Tengah-tengah solat fardu. Solat fardu setengah. Sebelum solat fardu, nama qabliyah. Dan selepas namakan ba'diyah. Yang tu adalah dinamakan sebagai solat sunat rawatib. Tengok lafaz niat solat sunat rawatib. 2 rakaat sebelum fardu subuh. Solat sunat rawatib ni ada pula waktu yang boleh, ada waktu yang tak boleh. Ada juga pembahagian dia. Macam makruh kan, ada waktu yang makruh selepas kan. Waktu yang makruh selepas waktu yang makruh kan. Tak boleh kita tak boleh semayang pada waktu tu. Ada kita belajar lagi. Kita tengok lafaz niat solat rawatib 2 rakaat sebelum subuh. Usalli sekali lepas azan, as-salatu khairun minan nawm, Allahu akbar la ilaha illallah. Kita bangun, kita lafaz niat ni. Usalli sunnatan subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang tu adalah solat sunat. Ada apa video show dia tengah promotion. Yang tu adalah lafaz niat solat sunat sebelum subuh. Salli sunnatan subhi rak'ataini lillahi ta'ala. Dan lafaz niat solat sunat sebelum subuh.
Soleh saja ke solat sunat subuh 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya. Ingat, lepas waktu zuhur, kita makruh untuk kita solat kan. Jadi sebab itulah tak ada solat sunat selepas subuh. Dia lepas subuh tu kita kan selalunya lepas subuh tu kita tak ada solat sunat sebab waktu tu waktunya makruh. Allah tak suka untuk solat sunat waktu tu. Dia lepas solat syuruk, lepas pada naik matahari kita solat syuruk, lepas tu solat duha boleh lah kan. Tapi kiranya contoh pukul 6 10 kan kita dah sembahyang solat sunat subuh, sunat subuh, lepas tu kita sembahyang fardu subuh. Lepas tu pukul 6.30 tu kan, kiranya pukul 6.30 tu sampai pukul 7 suku tu, yang tu di waktu makruh dilakukan solat sunat sehingga terbit matahari baru boleh balik. Dinamakan waktu syuruk. Waktu syuruk boleh. Waktu dia tak lama, makruh dalam setengah jam ke 40 minit tu je. Okey, kita tengok. Yang tu ingat, kiranya solat sunat subuh rawatib subuh hanya ada sebelum subuh, bukan tak ada selepas subuh. Tengok solat sunat rawatib zuhur pula. 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur. Usalli sunatan zuhri rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Maksud dia apa? Sahaja aku solat sunat sebelum zuhur. Ni bila mana dah azan waktu zuhur, kita berdiri kan, kita sembahyang sunat qabliyah zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Lepas kita sembahyang qabliyah zuhur ni, lepas tu Tok Bilal akan qomat lah kan, baru kita sembahyang fardu zuhur. Lepas habis sembahyang fardu zuhur tu, buat apa? Bangun pula 2 rakaat selepas solat zuhur. Macam mana dia punya niat dia? Usalli sunnatan zuhri rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Ingat, qabliyah sebelum, ba'diyah lepas. Qabliyah sebelum, ba'diyah selepas. Niat sama je, yang tu je beza. Sahaja aku solat sunat selepas zuhur 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang itu adalah lafaz niat qabliyah ataupun ba'diyah, solat selepas sunat, selepas fardu zuhur. Assalamualaikum Alim. Kita tengok. Ingat, zuhur ada ba'diyah, ada qabliyah, ada sendirinya. Subuh ada sunat sebelum sahaja kan. Selepas tak ada. Waktu tu waktu makruh. Tapi zuhur ada qabliyah, maksud dia sebelum dan selepas. Yang tu dah dimasukkan dengan rawatib. Rawatib ni sembahyang yang mengiringi antara solat fardu, sama ada sebelum ataupun selepas. Tapi waktu subuh tak ada, hanya ada sebelum solat sunat sebelum subuh. Lepas azan tu kamu niatlah solat sunat sebelum subuh. Tapi selepas waktu subuh makruh kamu kerjakan solat sunat. Sebab tu waktu selepas subuh tak ada solat sunat. Tapi kalau fardu zuhur, lepas dia azan tu, kita ada rawatib qabliyah ataupun sebelum fardu zuhur. Itu nama qabliyah sebelum zuhur. Lepas habis kamu sembahyang zuhur kan. Lepas tu kamu niat pula ba'diyah solat sunat selepas fardu zuhur. Yang tu adalah, ingat solat rawatib ni apa? Dia punya fadilat dia hari kita akan belajar, tapi dia punya untuk kita menyempurnakan lagi kita ataupun untuk menambah baikkan kita punya pahala dalam solat fardu tu. Okey, tadi solat zuhur, rawatib zuhur. Tengok rawatib asar pula. Asar, usalli fardul asri rak'ataini lillahi ta'ala. Usalli sunnatal asri rak'ataini lillahi ta'ala. Kenapa ke asar ni tak ada qabliyah macam zuhur? Kerana ingat, solat yang waktu yang makruh kita lakukan solat adalah waktu selepas zuhur, selepas subuh dan selepas asar. Jadinya solat asar pun macam solat subuh. Tak ada solat sunat selepas asar. Hanya ada solat sunat sebelum asar sahaja. Sebab tu niat dia, usalli sunnatal asri rak'atain lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat asar 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Selepas kamu, kiranya selepas kamu sembahyang fardu asar 4 rakaat tu,
Tak ada solat sunat 2 rakaat selepas asar kerana waktu makruh itu. Kerana waktu makruh. Allah tak suka kamu sembahyang waktu tu. Okey. 2 rakaat lepas kamu sembahyang asar, 2 rakaat sebelum solat maghrib, fardu maghrib. Usalli sunnatal maghribi rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Ini macam biasa balik, macam zuhur balik. Bila mana azan maghrib berkumandang, kamu duduk kat masjid kan? Kamu berdiri dan kamu solat sunat sebelum maghrib. Tambah qabliyatan lillahi ta'ala. Okey, lepas kamu dah sembahyang solat sunat qabliyah tu, kamu sembahyang untuk siap untuk bila akan qomat kan? Lepas qomat tu kamu sembahyang fardu maghrib 3 rakaat. Lepas je habis sembahyang 3 maghrib tu, lepas kamu berzikir, kamu berwirid semua tu, kamu bangun pula sembahyang usolli sunnatal maghribi rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat selepas maghrib 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Maghrib ada juga qabliyah dan ba'diyah. Maksudnya selepas, sebelum dan selepas. Yang tak ada solat subuh dan solat asar sahaja yang tak ada ba'diyah ataupun selepas. Tapi sebelum dua-dua ada. Yang tu je. Okey, selepas itu 2 rakaat selepas fardu Isyak, kamu ada juga qabliyah dan ba'diyah. Isyak pun ada. Kiranya lepas azan Isyak tu kamu berdiri, kamu sembahyang dulu solat sunat. Usolli sunnatal Isya'i rak'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat sebelum Isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang tu adalah lafaz niat solat sunat Isyak. Sebelum Isyak, lepas kamu dah sembahyang Isyak 4 rakaat tu kan. Lepas kamu dah habis tu, kamu tambah pula lagi 2 rakaat selepas fardu Isyak, solat sunat selepas Isyak. Usolli sunnatal Isya'i rak'ataini ba'diyatan lillahi ta'ala. Saya aku solat sunat selepas Isyak 2 rakaat kerana Allah Ta'ala. Yang tu adalah dinamakan sebagai solat-solat sunat ni, ataupun solat sunat sebelum ataupun selepas, solat sunat sebelum dan selepas solat fardu ni adalah dinamakan sebagai solat sunat rawatib. Yang tu sahaja. Ingat, solat sunat rawatib, ingat asar dan subuh dan asar sahaja yang tak ada solat sunat selepas waktu. Tapi masih ada lagi solat sunat sebelum fardu. Yang tu adalah 5 solat ataupun nama ataupun pengertian solat sunat rawatib. Muka solat seterusnya. Kaifiat solat sunat rawatib. Antara kaifiat ni apa? Cara-cara lah. Kita panggil cara-cara nak solat macam mana? Macam biasalah. Takbir, takbiratul ihram, baca surah Fatihah, baca surah Al-Kafirun atau mana-mana surah, rokok, i'tidal, sujud, duduk antara dua sujud dan sujud. Rakaat yang tu rakaat pertama. Rakaat kedua baca surah Fatihah, baca surah Ikhlas atau mana-mana surah. Tak kisah surah yang kedua ni, tak kisah kamu baca surah apa-apa. Tapi sunat dipendekkanlah sebab kan kalau sunat pendek kalau solat sunat sebelum lah. Sebab apa? Sebab kamu tak sembahyang lagi waktu fardu kan. Jadinya baca pendek-pendek saja. Lepas tu 4 rokok, lepas tu i'tidal, lepas tu sujud, duduk tayat antara sujud, duduk antara dua sujud, duduk tayat akhir dan memberi salam macam biasa. Yang tu je tak ada yang beza tu solat sunat ni apa? Hanya niat saja. Solat sunat sama je. Kita tengok ni pula. Hikmah solat sunat rawatib. Hikmah tu apa? Kelebihan ataupun kenapa kita kena buat solat sunat rawatib. Macam tu lah kita katakan. Pertama, dikasihi oleh Allah dan Rasul. Mendapat pahala. Ni yang penting. Menambah kesempurnaan solat fardu. Sebab kadang kita solat fardu tu memanglah. Kadang-kadang kita tak tahu kita punya solat fardu tu cukup tak kita punya pahala ke. Kadang-kadang kurang lah. Kita bergerak lah, kadang kurang pahala macam tu. Jadinya dengan apa? Kalau kita buat solat sunat rawatib dapat menampung kekurangan ataupun dapat menambahkan kesempurnaan dalam solat fardu itu sendiri. Yang tu adalah dimaksudkan sebagai hikmah solat sunat rawatib. Okey, faham? Ada apa-apa nak tanya tak berkaitan dengan solat sunat rawatib ni? Ada apa-apa nak tanya ke berkaitan dengan solat sunat rawatib ni? Ada. Fahamkan semua? Solat sunat muakkidah.
2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Yang ni sunat muakkidah, sunat yang dituntut. Dia buat pembahagian pula. Sunat muakkidah ni sunat yang dituntut. Tapi tak apalah, dia masih lagi kategori sunat, tapi sunat yang dituntut. Dia nak jadi wajib, tapi tapi dia punya tu masih lagi sunat, tapi dituntutlah. 2 rakaat sebelum solat fardu subuh. Yang ni dia solat sunat yang dituntut. Lagi 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur atau Jumaah, yang ni dituntut. 2 rakaat selepas solat fardu zuhur, ni dituntut juga. Lepas tu 2 rakaat selepas fardu maghrib dituntut. 2 rakaat selepas solat fardu isyak pun dituntut. Sunat muakkidah, sunat yang dituntut. Okey, tengok sunat ghairu muakkidah pula. Sunat yang tak dituntut, tapi dia dua-dua ni masih lagi sunat, tapi sunat pun ada dia punya tingkatan dia. Sunat yang hampir kepada wajib, sunat yang sunat sahaja. Sunat maksud dia tapi dia punya kategori sunat. Kamu kena ingat, sunat tu ma yusaba ala fa'ilihi wa la yu'aqu ala tarikihi, kan? Barang yang ataupun solat, benda yang sunat, benda yang dapat pahala bila buat dan tak dapat apa bila tinggalkan, kan? Tak dapat dosa, kan? Tapi dia sunat ni ada dia punya tingkatan dia. Sunat muakkidah ni sunat yang memang dituntut. Antara sunat yang dituntut, solat duha pun dituntut. Macam-macam lagi solat taubat, ada tak? Tapi yang ni dia buat pembahagian kat sini. Sunat muakkidah, sunat yang dituntut ada 5. Sunat ghairu muakkidah, sunat yang tak dituntut. Pertama apa? 2 rakaat sebelum solat fardu zuhur, 2 rakaat selepas fardu zuhur, 2 rakaat sebelum solat fardu asar, 2 rakaat sebelum solat fardu maghrib, 2 rakaat sebelum solat fardu isyak. Yang tu sahaja. Tapi dia masih dari kategori sunat. Sunat tu sama, cuma muakkidah dengan ghairu muakkidah. Sunat yang dituntut ataupun yang tak dituntut. Dia macam ni lah, kita katakan sunat muakkidah macam nak beritahu. Kamu makan, kan? Kamu makan. Boleh je kamu nak makan ayam, kan? Kamu ada ayam dan kamu ada telur kat rumah kamu. Lepas tu kamu nak makan ayam, tapi boleh je kamu makan telur. Jadinya muakkidah tu kita baik kita buat macam tu lah. Kita ustaz buat macam tu, tapi kita tak kena tak. Tapi kamu faham ni lah. Muakkidah ni sunat yang dituntut, ghairu muakkidah sunat yang tak dituntut. Wallahu a'lamu bissawab. Buku fiqh tulis ada, kan? Buku fiqh tulis, kamu tulis yang ni je. Buku tulis tahu ke tak payah tak ada latihan Okey, ada apa-apa nak tanya ke? Tak ada. Okey, baca doa habis belajar semua. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka raya fi qadrina dan salatan ini. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okey, assalamualaikum semua. Masih malim.